Hai and Assalamualaikum. So, hari ni kami akan review tentang filem The Insider. So, jom saksikan. Nama saya Lilis Dawati Binti Hamid, my metric number 23DIB 21F1050. Nama saya Nur Syamira binti Muhammad, nombor matrik 23 DIB 21F1078. Nama saya Nur Nagihan binti Mat Rosli, nombor matrik 23 DIB 21F1066. Nama saya Rashid bin Zakaria yang bernombor matriks 23 DIB 21F1040. Nama saya Nur Fatin Najwa binti Jali, bernombor matriks 23 DIB 21F1074. Okay, so untuk introduction filem The Insider ni, The Insider ni sebuah filem pada tahun 1999 yang diarahkan oleh Michael Mann. Filem ni menceritakan kisah sebenar Jeffrey Wiggin, iaitu seorang bekas eksekutif tembakau yang bertukar menjadi pemberi maklumat, dan Lowell Bankman ni dia seorang wartawan yang bantu dia untuk dedahkan kebenaran tentang pengetahuan industri tembakau ni. So, dia dedahkan apa? So, dia dedahkan bahayanya merokok. Jadi, filem ni dia meneroka tema ketamakan korporat, integriti, kewartawanan dan pengorbanan peribadi. So, Russell Crowe and Al Pacino ni dia menyampaikan persembahan yang hebat dalam drama ni. Dalam drama The Insider ni yang menjelaskan cabaran dihadapi oleh mereka yang memilih untuk bersuara menentang entiti yang berkuasa. Jadi untuk klimaks cerita The Insider ni, di mana kemuncak The Insider ni berlaku apabila Jeffrey Wiggin tu yang dilakukan oleh Russell Crowe tu akhirnya dia memutuskan untuk didedahkan kepada umum dengan pendedahan dia tu tentang industri tembakau ni pada detik 60 minit. Detik penting yang dipergiatkan oleh tekanan besar ancaman undang-undang dan risiko peribadi yang dihadapi Wiggin ni. Kemuncak filem ni adalah kemuncak dilema di mana etika dan moral yang dihadapi oleh Wiggin ni dan Lowell Bankman ni yang dilakonkan oleh Al Pacino tu ketika mereka berhadapan dengan berkuasa yang cuba menindas diorang lah. And then ketegangan dan pertaruhan yang mencapai kemuncaknya semasa scene yang mempamerkan keberanian dan pengorbanan yang diperlukan untuk dedahkan salah laku korporat tu. So kat sini klimaks dia mereka cuba untuk mendedahkan perkara yang betul. Ketika prolog, penerbit CBS iaitu Lowell Berchman meyakinkan pengasas Hizbullah dan juga Sheikh Fadlallah untuk memberikan temu bual kepada Mike Wallace selama 60 minit. Time diorang bersiap untuk bertemu kedua Wallace dan juga Berchman, diorang menentang cubaan ugutan yang dilakukan oleh pengawal peribadi yang bersenjata. Kemudian Berchman ni mendekati Jeffrey Wiggin, iaitu bekas eksekutif di syarikat tembakau Brown and Williamson, untuk mendapatkan bantuan dalam menjelaskan dokumen teknikal. Wiggin bersetuju, tetapi menarik minat Berchman apabila dia menambah bahawa dia tidak akan bincangkan tentang perkara yang memetik perjanjian kerahsiaan. Kemudian Berchman dan juga Brown dan juga Williamson kemudiannya memaksa Wiggin ke dalam perjanjian yang lebih ketat. Jadi Wiggin berasa macam dia telah dikhianati. Berchman kemudiannya melawat Wiggin untuk mempertahankan dirinya dan menyiasat cerita yang sebenar. Wiggin walaupun nampak tahu kisah rahsia tersebut, tapi dia tak agak-agak sebab takut pemecatannya dekat Brown and Williamson.
Keluarga Wigan berpindah ke rumah yang lebih sederhana dan Wigan mula bekerja sebagai seorang guru. Suatu malam, Wigan menemui butik pencerobohan dan menerima panggilan telefon palsu. Sementara itu, Bergman menghubungi Richard Scruggs, seorang peguam yang mewakili Mississippi dalam tuntutan mahkamah terhadap industri tembakau dan mencadangkan bahawa jika mereka melucutkan jawatan Wigan, ia boleh menafikan perjanjian kerahsiaan dan memberikan perlindungan CBS untuk menyiarkan maklumat itu, dan Scruggs menyatakan minat terhadap idea tersebut. Beberapa ketika kemudian, Wigan menerima ancaman bunuh melalui email dan menemui peluru dalam peti emailnya. Dia menghubungi FBI, tetapi ejen yang melawatnya bermusuhan dan merampas komputernya. Wigan yang marah menuntut Bergman mengatur satu temu bual di mana Wigan menyatakan bahawa dia telah dipecat selepas dia membantah Brown and Williamson dengan sengaja menjadikan rokok mereka lebih ketagihan. Bergman kemudiannya mengatur butiran keselamatan untuk rumah Wigan dan Wigan mengalami tekanan perkahwinan. Wigan memberi keterangan di Mississippi mengenai bantahan peguam Brown and Williamson walaupun telah disampaikan dengan perintah gap. Apabila pulang ke rumah, dia mendapati bahawa isterinya Diana telah meninggalkannya dengan mengambil anak perempuan mereka. Eric Cluster, Presiden CBS News, memutuskan untuk tidak menyiarkan wawancara Wigan selepas penasihat undang-undang CBS Helen Caprelli memberi amaran bahawa rangkaian itu menghadapi risiko tindakan undang-undang daripada Brown and Williamson. Bergman berhadapan dengan Cluster, percaya bahawa dia melindungi penjualan CBS yang akan berlaku kepada Westinghouse yang akan memperkayakan Cluster dan Caprelli Wallace dan penerbit eksekutif mereka dan Hewitt. Kedua-duanya memihak kepada Cluster Wigan. Wigan mengetahui perkara ini dan terkejut dan menamatkan hubungan dengan Bergman. Penyiasat menyiasat sejarah peribadi Wigan dan menerbitkan penemuan mereka dalam dokumen setebal 500 muka surat. Bergman mengetahui bahawa The Wall Street Journal berhasrat untuk menggunakannya dalam artikel yang mempersoalkan kredibiliti Wigan. Dia meyakinkan editor jurnal untuk menangguhkan, sementara Jack Palladino, seorang peguam dan penyiasat, menilainya. Selepas bertelagah di CBS mengenai segmen Wigan, Bergman diarahkan untuk bercuti ketika segmen 60 Minutes yang dipendekkan disiarkan. Bergman menghubungi Wigan yang sedih dan marah, menuduh Bergman memanipulasinya. Bergman mempertahankan dirinya dan memuji Wigan dan keterangannya. Scruggs menggesa Bergman menyiarkan segmen penuh untuk menarik sokongan orang ramai terhadap tuntutan mereka yang diancam oleh tuntutan mahkamah daripada Gubernur Mississippi. Bergman tidak dapat membantu dan secara peribadi mempersoalkan motifnya sendiri dalam meneruskan cerita itu. Bergman menghubungi editor di The New York Times mendedahkan kisah dan peristiwa penuh di CBS. The Times mencetak cerita di muka depan dan mengutuk CBS dalam editorial yang pedas. The Journal menolak dokumen itu sebagai pembunuhan watak dan mencetak pemendapan Wigan. Hewitt menuduh Bergman mengkhianati CBS, tetapi mendapati bahawa Wallace kini bersetuju bahawa tunduk kepada tekanan korporat adalah satu kesilapan. 60 Minutes akhirnya menyiarkan segmen asal termasuk wawancara penuh dengan Wigan. Bergman memberitahu Wallace bahawa dia telah meletak jawatan, percaya kredibiliti dan integriti 60 Minutes kini tercalar secara kekal. Pada pendapat saya terdapat 3 isu pada movie ini. Yang pertama adalah whistleblowing and etika corporate. Film ini menunjukkan cabaran moral dan etika dan yang dihadapi oleh Jeffrey Wingnut.
ketika dia memutuskan untuk meniupusal mengenai industri tembakau, ia menimbulkan persoalan tentang tanggungjawab individu untuk mendedahkan salah laku dalam syarikat yang berkuasa, walaupun apabila berhadapan dengan akibat peribadi dan profesional. Cara penyelesaian pada isu yang pertama adalah sokongan untuk memberi maklumat. Wujudkan rangkaian sokongan untuk memberi maklumat, menyediakan bantuan undang-undang, kewangan dan emosi. Ini boleh membantu mengurangkan kesusahan peribadi yang digambarkan dalam filem itu dan mengelakkan lebih ramai individu tampil dengan maklumat yang memenuhi kepentingan awam. Melaksanakan penyelesaian ini memerlukan kerjasama antara pengubal dasar, pakar undang-undang, profesional media, pemimpin korporat dan orang ramai untuk mewujudkan persekitaran yang lebih telus, beretika dan bertanggungjawab. Pada isu kedua saya terdapat adalah integriti media. The Insider meneroka kerumitan kewartawanan penyiasatan, terutamanya ketegangan antara integriti wartawan dan kepentingan korporat. Film ini menggambarkan perjuangan dalaman yang dihadapi oleh wartawan seperti Lowell Bergman dan Mike Wallace apabila berhadapan dengan entiti berkuasa yang mungkin mencuba menindas kebenaran. So pada isu yang kedua, solusinya refleksi kendiri media. Refleksi kendiri media boleh galakkan organisasi media untuk merenung amalan editorial dan komitmen mereka terhadap integriti kewartawanan. Wujudkan garis panduan industri yang mengutamakan pencarian kebenaran berbanding tekanan korporat. Memupuk budaya di mana kewartawanan penyiasatan dihargai dan dilindungi. Pada isu yang ketiga, pada saya boleh dikatakan cabaran undang-undang dan etika. Bertempuran undang-undang yang digambarkan dalam filem itu menekankan cabaran yang dihadapi memberi maklumat dari segi kesan undang-undang dan kesukaran yang dihadapi oleh wartawan apabila cuba mendedahkan syarikat yang berkuasa. Ia menumpukan persoalan tentang keberkesanan sistem berundangan dalam melindungi mereka yang tampil dengan maklumat yang demi kepentingan awam. Maka untuk solution untuk isu yang ketiga adalah latihan etika untuk eksekutif. Memperjuangkan program latihan etika untuk eksekutif korporat untuk menyemai rasa tanggungjawab dan maklum dan membuat keputusan yang beretika dengan memupuk budaya korporat yang mengutamakan integriti organisasi mungkin kurang berkemungkinan terlibat dalam amalan tidak beretika. Maka kesimpulan isu The Insider melibatkan penonton dalam penerokaan yang menarik tentang isu-isu ini, mendorong refleksi tentang keseimbangan antara kuasa korporat, tanggungjawab media dan hati nurani individu. So, rating untuk filem The Insider ni saya bagi 8.5/10 sebab cerita dia menceritakan tentang pengorbanan seseorang untuk bagi tahu kebenaran walaupun ditindas oleh orang yang lagi berkuasa daripada dia. So sangat recommended. Review untuk filem ni ialah kedua-duanya membentuk perkongsian ketika
Kedua-dua company, kedua-dua mereka cuba dalam melakukan pendedahan yang dapat menjatuhkan salah satu syarikat yang paling berkuasa dekat dunia. Walau bagaimanapun, ia menjadi jelas bahawa capaian syarikat ini adalah luas dan mereka akan menggunakan apa-apa cara untuk diorang selamatkan syarikat diorang walaupun ia dapat mengancam nyawa. Jadi dengan beberapa lakonan pakar generasi yang telah ditayangkan dalam filem tersebut, kami beranggapan kita berada dalam rollercoaster emosi yang membawa naik dan juga turun. Jadi rating saya bagi pada filem ini ialah 5/10. Pada pendapat saya, walaupun jalan cerita agak berat tetapi ia masih menarik untuk ditonton. Rate yang saya berikan ialah 8/10. Saya memberi rating sebanyak 8/10 kerana cerita ini sangatlah bagus untuk ditonton dan memberi banyak pengajaran kepada kita. Dan rating yang bagi saya yang akan boleh bagi dekat video ini, movie ini adalah 8/10 sebab movie ini senang untuk difahami jalan cerita dia dan sangat boleh memahamikan dia punya watak-watak daripada watak-watak dan jalan cerita.